Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Al-Qudus PPAM Sadari Prisin 16 Putrajaya, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan pegawai-pegawai syarah, seterusnya barisan jawatan kuasa dan para jemaah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sama ada yang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini secara fizikalnya maupun yang menonton secara mayanya menerusi Facebook Surau Al-Qudus PPAM Sadari. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat sama-sama kita hadir pada majlis ilmu malam ini bagi menyambung kembali pengajian kitab kita daripada syarah Matan Tuhfatul Atfal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya tak pasti tuan-tuan ada kitab. Ada kitab? Tak ada. Ada yang ada yang tak ada. Tak apalah, Berhasil ceritanya, saya pun tadi lambat-lambat tak ingat letak kitab di mana. Saya ingat letak kitab dalam satu kereta lagi, kereta yang satu lagi. Baik. Ada kitab, masya-Allah. Tapi insya-Allah, sampai saya ingatlah berhentinya di mana. Berhentinya pada tajuk kita dah bincang pada pertemuan yang lalu, tajuk idgham ma'al ghunnah, betul kan? Dan insya-Allah kita akan masuk tajuk idgham bila ghunnah. Yang lepas pun kita dah masuk sikit dah. Tapi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan lebih menfokuskan perbahasan kajian kita tentang idgham ma'al ghunnah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, perlu untuk kita fahami yang mana idgham ma'al ghunnah ini, idgham bila ghunnah merupakan bahagian yang kedua daripada tajuk idgham, hukum idgham, ya. Bahagian yang kedua daripada hukum idgham. Atasnya hukum idgham terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, idgham ma'al ghunnah, itu yang kita dah bincang pada bulan yang lalu. Jadi kita nak bincang pada bahagian yang kedua, iaitu idgham bila ghunnah. Mungkin ada tuan-tuan yang baru hadir pada bulan ini, tak apa. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit. Sekarang teknologi baru pula. Saya pergi satu tempat, satu studio Nurfix, dia punya
Lightboard. Dia bukan pakai whiteboard, dia lightboard. Dia lampu tulis atas kaca. Kemudian dia ada lampu yang menembak tulisan saya tu, dan nampak kalau masuk kamera tu macam nampak saya tulis dekat kaca. Tapi tak nampak kaca tu, tak nampak, tapi nampak tulisan tu bercahaya. Subhanallah, ini teknologi ya. Alhamdulillah dapat beruang belajar tengok kena teknologi dan dapat manfaatkan untuk tetapan insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Tapi tak start lagi dah kan. Program tu tak start. Tapi subhanallah nak cerita ni macam-macam teknologi ni. Ada yang suka, orang kata suka klasik sikit. Dia tak pakai whiteboard ni, mesti lagi pakai blackboard ni, pakai kapur. Baik. Tajuk idgham ini dia duduk di bawah hukum nun sakinah dan tanwin. Ya. Tajuk besar dia nun sakinah dan tanwin. Tak apa, kita ulang sikit-sikit, kita ambil sikit supaya Lima dapat gambaran umum. Nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah apa dia? Nun mati. Ya. Nun sakinah bentuknya begini. Nun sakinah. Nun sakinah. Nun mati. Dan kita dah jelaskan sebelum ini, nun sakinah ni sebenarnya dalam Al-Quran ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk nun sakinah. Satu yang ada tanda mati, yang kedua yang tak ada tanda mati, dan yang ketiga nun sakinah bagi hukum iqlab, dia ada mim berkaki, mim kecil berkaki, duduk di atas nun. Itu juga disifatkan sebagai nun mati. Tanwin pula, ini nun sakinah. Saya cerita nun sakinah adalah nun mati. Matilah kita panggil yang panggil meninggal. Tak sedap sikit Ustaz. Mati macam kasar, meninggal. Kalau tuan-tuan sebut nun meninggal, bunyi dia boleh pula kan. Baik, nun mati, nun sakinah. Nun sakinah sukun, bertanda mati. Nun yang bertanda mati. Walaupun dia tak ada tanda mati. Ni tak ada tanda mati Ustaz, kenapa panggil nun sakinah? Dia mati tak ada tanda. Nampak ke? Ada orang mati dia ada tanda-tanda nak mati kan? Ada orang dia mati mengejut kan? Mati mengejut, tiba-tiba dia mati, baru jumpa tadi kan? Ambil wuduk, masuk surau dah mati dah. Mengejut kan? Contoh kan? Kemudian ada nun sakinah, ada mim berkaki tu. Mim kecil berkaki ada satu. Ini bagi hukum iqlab. Dan satu lagi mim kecil berekor. Dia ada beza. Mim kecil berkaki dengan mim kecil berekor ada beza. Mim kecil berkaki untuk hukum iqlab, mim kecil berekor untuk tanda waqaf. Waqaf, tanda berhenti. Bila kita jumpa dalam Al-Quran ada nampak mim kecil berekor ni, berhentilah, wajib berhenti bacaan pada dia. Baik. Kemudian tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah baris dua. Juga ada tiga bentuk tanwin. Satunya saya buat kat sini Satunya yang selari. Selari. Ni pasangan dia 3. Selari, baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Baris 2 di hadapan ni kita kata 69 lah. Ini tanwin izhar dipanggil. Tanwin izhar. Satu. Yang kedua, ni tidak selari. Tidak selari. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah,
baris 2 di hadapan. Yang untuk tanwin ini dipanggil tanwin idgham ataupun tanwin ikhfa. Untuk hukum idgham dan juga ikhfa pakai tanwin ini. Okey, yang ni dhammatan ini 99. Ada beza Jadi yang ni tanwin ni dia jelas. Tanwin izhar ni kita kena baca jelas, kena jelaskan bunyi dia. Bila jumpa dalam Al-Quran nampak je tanwin selari, maka jangan dengung, baca jelas. Ya. Macam mana baca jelas? Macam ni. Kan tuan-tuan baca. Nak baca macam mana? Ban. Ban. Jangan baca ban. Jangan. Itu dengung. Baik. Kalau tuan-tuan jumpa macam ni, kejap. Buatlah. Tuan-tuan nak baca macam mana? Kan? Lepas tu adalah dia jumpa dengan apa-apa kan? Contohnya. Okey? Nak bagi tahu begitulah. Kemudian untuk tanwin iqlab. Tanwin iqlab. Tanwin iqlab begini. Okey. Dia ada mim kecil juga. Okey, ada mim kecil juga. So ini 3 bentuk tanwin dalam Al-Quran yang tuan-tuan akan jumpa. Boleh? Ini pun dengung juga. Dengung. Okey. Ni alamat je lah Nanti nak tahu dengan lebih lanjut ada dalam penerangan setiap hukum-hukum tu yang akan kita bahaskan insya-Allah. Yang lepas kita dah bincang tentang hukum izhar yang pakai tanwin selari tadi. Okey, itu dah lepas dah. Tinggal lagi tuan-tuan amal je lah dalam Al-Quran tu. Tuan-tuan baca, kalau jumpa tanwin yang selari, jangan dengung. Jangan jawab, jangan baca pula jangan dengung, jangan baca, habislah. Berhenti tu Kenapa jangan baca? Tak tahu hukum apa sekarang. Habislah. Okey, selesai 3 bentuk nun sakinah dan juga 3 bentuk tanwin. Baik. Dalam tajuk ini ni tadi usaha dia keluar berapa hukum? Saya sebut tadi ada 4 hukum. Ada 4 lah. Ada 4 hukum. Yang pertama izhar halqi. Izhar halqi. Siapa ingat izhar itu apa? Izhar itu adalah jelas. Izhar itu maksudnya jelas. Halqi halqum. Halqi adalah halqum, rongga mulut. Rongga mulut, halqum kita. Ni rongga mulut. Sebab apa? Halqi ni halqum halqum. Perempuan pun ada halqum. Ada, jangan cakap tak ada. Ada. Kalau dia tak ada halqum, habislah nak baca izhar halqi macam mana nak baca Quran macam mana? Sebab halqum ini rongga mulut. Rongga mulut. Berapa huruf yang keluar daripada halqum? Ada 6 huruf. Ada 6 huruf. 6 huruf yang keluar daripada halqum, rongga mulut. Apa dia? Ra, hin, kha, a, hu. Boleh? Ra, hin, kha, a, hu. Dia kalau sambung macam ni lah. Ra, hin, kha, a, hu. Boleh? Okey, 6 huruf. Kemudian hukum yang kedua, apa dia? Idgham. Yang ni kita nak belajar. Kan? Yang ni kita tengah belajar. Idgham. Idgham ada. Idgham artinya apa?
memasukkan. Yang ni tadi menjelaskan, kan? Jelas ataupun menjelaskan. Kita buat begitulah. Yang ni memasukkan. Memasukkan. Baik. Idgham ada dua. Yang pertama idgham ma'al ghunnah. Ma'al tu apa ma'al? Ma'a itu bersama. Bersama atau berserta. Sama lah tu kan. Al-ghunnah dengung, bukan sengau Saya ada pergi kelas tu, dia kata Al-ghunnah apa? Sengau. Sebab apa sengau? Sebab bunyi dia sengau, Ustaz. Jangan. Okey? Bukan sengau, dengung. Biasanya yang hebat dengung ni orang Terengganu lah. Makan, kan? Orang Terengganu hebat sengau. Sengau lah, dengung. Okey? Ada orang Terengganu sini? Ada orang Terengganu? Kau ni orang Kelantan lah. Okey? Itu yang pertama. Idgham ma'al ghunnah, yang pertama. Yang kedua, idgham yang kita nak belajar ni, idgham bila ghunnah. Ni kita nak belajar ni malam ni insya-Allah. Idgham bila ghunnah. B itu maksudnya apa? B dengan la tidak, ghunnah dengung. Sama je. Ada dengung dengan tidak dengung. Memasukkan bersama dengung, memasukkan dengan tidak dengung. Boleh? Okey, kita tengok tadi. Huruf idgham ma'al ghunnah ada berapa? Bulan lepas kita dah belajar. Berapa huruf idgham ma'al ghunnah? Ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Apa dia? Ya, waw, mim, nun. Boleh? Okey? Dan kalau kita nak kenal dalam Quran Al-Sam Usmani, memang dah diletakkan atas mim dan juga nun itu tanda sabdu. Confirm lah kena masuk. Sebab sabdu ni confirm kena masuk. Okey? Baik, untuk hukum idgham bila ghunnah ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Ada dua huruf. Yes, betul. Huruf lam dan ra. Dan atas huruf lam dan ra ada sabdu juga. Kalau dalam Quran Al-Sam Usmani menunjukkan apa? Nun mati ataupun tanwin bila mana bertemu dengan lam ataupun bertemu dengan ra, kena masukkan terus dalam huruf lam dan juga ra tanpa dengung. Tuan-tuan tak perlu dengungkan. Boleh? Okey, tak perlu dengungkan. Sekejap lagi kita akan tengoklah satu persatu insya-Allah. Boleh? Ini pun sudah tak langsung dah masuk dah. Hukum idgham bila ghunnah. Baik. Kita tengok dulu. Baik. Untuk yang ketiga, hukum yang ketiga yang keluar daripada tajuk nun sakinah dan tanwin adalah hukum iqlab. Dalam kitab ni dia pergi hukum iqlab dulu. Kerana apa? Iqlab ada satu huruf sahaja. Ada berapa huruf? Satu huruf. Apa dia huruf iqlab? Huruf iqlab ada satu. Apa dia? Huruf ba. Iqlab artinya apa iqlab? Iqlab. Iqlab bukan kuat. Iqlab artinya menukarkan. Okey, menukarkan. Boleh? Menukarkan. Kan biasa kita baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, kan?
wahai Allah yang membolak-balikkan hati, muqallibal, muqallib, asal kalimah yang sama, yang membolak-balikkan hati. Kan hati kita ni kadang-kadang suka yang ni, tiba-tiba suka yang ni pula, bolak-balik. Apa doa tu? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kan? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah hati kami, qulubana, hati kami, ala dinik, di atas jalan agama kamu, wa ala ta'atik, dan di atas jalan ketaatan kepada kamu. Kan? Nampak? Doa, bagus doa tu, amal doa tu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Kalau seorang qalbi. Kalau ramai imam doa qulubana, gitu. Okey? Jadi nak cerita iqlab ni maksud dia apa? Menukarkan. Menukarkan. Okey? Menukarkan. Dia nak tukar apa nanti? Nantilah kita bincang. Bincang malam ni kan tak lagi lupa. Kan nanti datang kena terang lagi. Okey? Yang keempat, kat mana saya nak sambung? Boleh Yang keempat, orang ajar saya tulis kecil-kecil, saya tak kerti nak tulis kecil-kecil. Inilah tulisan. Kalau boleh nak besar lagi. Okey? Saya risau tuan-tuan tak nampak kalau kecil. Tapi tuan-tuan nampak? Nampak Baik. Iqlab. Yang keempat, ikhfa. Yang terakhir, ikhfa. Apa maksud ikhfa? Ikhfa. Apa maksud ikhfa? Ikhfa maksudnya menyembunyikan. Menyembunyikan. Ikhfa ni asal kalimah dia khafa. Khafa ni maksudnya takut. Khauf. Khauf ni takut. Tapi tak adalah kita nak tulis kat sini. Apa erti ikhfa? Menakutkan. Macam pelik pula kan. Bunyi macam mana nak apa? Kita nak maksudkan dia ikhfa ni jadi menakutkan. Bila mana nun mati bertemu dengan ikhfa, maka perlulah menakutkan huruf tersebut. Macam pelik kan terjemah gitu kan. Jadi ikhfa ni artinya menyembunyikan. Orang yang takut biasanya dia buat apa? Sembunyi kan? Orang yang takut biasanya dia sembunyi. Itu nak relatekan tu. Menyembunyikan. Menyembunyikan. Okey, menyembunyikan. Boleh. Huruf ikhfa ada berapa? Huruf ikhfa paling banyak ni ada 15. Banyak Ustaz? Banyak. Apa dia? Selain daripada huruf ba, selain daripada huruf lam, ra, selain daripada huruf ya, waw, mim, nun, selain daripada 6 huruf ini, maka selebihnya tu huruf ikhfa. Mudahnya begitu. Sebab itu pengarang letakkan hukum ikhfa ini yang last sekali. Baki-baki itu huruf ikhfa lah tu. Tapi ada cara. Ulama dia simpulkan kepada kita cara macam mana ar-rahin kha'ahu, macam mana yanmu ini, ataupun yauman ini, ataupun yarmaluna, disebutkan untuk dua-dua hukum ini, dua bahagian hukum ini. Ada juga cara ulama rangkai katakan ke 15 huruf ikhfa ini. Ada dia punya orang kata rangkai kata yang dihimpunkan untuk kita mudah ingat. Nampak cantiknya ulama
bina formula untuk kita, untuk kita faham ilmu tajwid ni. Tak apa, tu nanti kita terangkan. Satu jaza saddaka fasiq tadhim syidhin. Tu antaranya lah. Nak tulis panjang pun tak apa. Baik, selesai Ini yang kita nak belajar ni, dalam ruang lingkup ini. Tapi kita nak pergi pada idgham bila gunnah yang kedua ni, kita nak pergi. Okey, saya padam. Saya slow sangat ke laju sangat? Boleh boleh. Kok slow sangat? Ustaz ni terang yang ni lagi slow pula tu kan. Nak cepat sikit, saya cepat sikit. Boleh, saya takut tuan-tuan tak faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tanya ya. Kalau saya tak boleh jawab, saya bagi Puan jawab. Boleh. Okey, selesai. Ini kepada. Bila kita bincang pasal hukum nun sakinah dan tanwin, maksudnya semua hukum tadi, yang 4 hukum tadi mesti ada kaitan dengan nun sakinah dan tanwin. Mesti ada kaitan. Okey, wajib ada kaitan dengan nun sakinah dan juga tanwin. Sebab tu diletakkan bawah tajuk nun sakinah dan tanwin. Tu tuan-tuan kena tanam, masuk betul-betul dalam kepala. Okey. Jadi kita nak bincang hukum idgham bila gunnah. Saya sebutkan tadi, kita pergi poin yang pertama, apa erti idgham bila gunnah. Memasukkan, saya tulis jawi boleh memasukkan dengan tidak dengung. Okey, memasukkan dengan tidak dengung. Okey, tak perlu dengung. Baik, kita tengok kitab. Ini daripada sudut bahasa daripada sudut bahasa. Mana kitab, kat mana kita? Baik. Muka surat 23. Afwan. Okey, dalam kitab ni kita ambil sikit lah muka surat 22 tu. Kita ambil sikit nazam. Tengok muka surat yang ke-22 tu. Dalam kitab ni dijelaskan, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Baik, apa kata Tuan Syekh? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain, amin Allahumma amin. Kata Tuan Syekh, kecuali jika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ini dalam satu kalimah, maka jangan didengungkan, tetapi bacalah seperti dunya dan sinwanin. Baik. Apabila nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf idgham, berapa tadi huruf idgham? Berapa tadi huruf idgham? Campur dua-dua tadi. Idgham ma'al gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Campur dua-dua jadi berapa? 6 lah. Bila orang tanya berapakah huruf idgham, tuan-tuan jawab 6. Kalau orang tanya berapakah huruf idgham ma'al gunnah, tuan-tuan jawab 4. Berapakah huruf idgham bila gunnah, tuan-tuan jawab 2. Tuan-tuan jangan jawab 6, malu saya. Ngaji dengan siapa ni? Ustaz Abirul. Habislah. Okey, kena kenal pasti soalan. Okey. Apabila nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu perkataan,
maka nun sakinah tersebut hendaklah diizharkan. Boleh? Tengok. Nun sakinah bertemu dengan huruf idgham, dia mesti bertemu dalam dua kalimah. Dia mesti bertemu dalam dua kalimah. Okey, saya ambil contoh. Macam mana ustaz dua kalimah ni? Tengok. Saya ambil satu contoh Ni luar, jangan masukkan. Baik. Kita apa orang kata ke belakang sedikit. Ni sebab diterangkan dalam kitab kan. Ni masalah ni diterangkan. Dikeluarkan masalah ini untuk bagi pendedahan. Sebab nanti kita akan jumpa. Okey. Hukum idgham bila mana nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam dua kalimah. Dia mesti dalam dua kalimah. Liman yasha, kan? Yasha. Nun matinya ada tanda tak? Tak ada tanda. Maksudnya dengung. Bertemu pula dengan huruf ya huruf idgham ma'al ghunnah. Maka perlu kita masukkan secara dengung. Masukkan bunyi nun ke dalam huruf ya secara dengung. Liman yasha, man yasha. So dia bertemu nun sakinah ini dan juga ya dalam berapa kalimah? Dua. Nun itu duduk dalam kalimah pertama, liman yasha, ya tu duduk di awal kalimah yang kedua. Okey, dua kalimah. Tapi kata Tuan Syekh, melainkan kalau kata nun dan ya ini bertemu dalam satu kalimah, maka dia bukan hukum idgham ma'al ghunnah. Bukan. Contohnya apa? Ad-dunya. Ad-dunya, kan? Ad-dunya. Ad-dunya. Nun bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Kalimah yang sama. Tadi ustaz kata idgham ma'al ghunnah, nun bertemu dengan ya. Idgham ma'al ghunnah, tapi ni nun bertemu dengan ya. Kenapa tak dengung pula? Satu, tanda dia tak dengung sebab atas nun tu ada tanda mati. Kan? Itu confirm ini bukan dengung ni. Kan? Ini tak dengung ni. Ini kena baca jelas ni huruf nun tu. Sebab ada tanda mati. Kan tadi kita sebut ada 3 jenis nun kan? Nun yang ada tanda mati kena baca jelas. Nun yang tak ada tanda mati kena baca dengung. Nun yang ada mim kecil berkaki kena baca dengung. Tuan-tuan ada faham ke tak ni? Faham Satu je yang tak dengung. Bila mana nun tu ada tanda mati. So yang ni Allah sakit. So yang ni nun ni ada tanda mati. Okey. Jap. Boleh. Dia sakit kan, dia tekan kat telinga. Bukan dia klip, dia punya ni. Klip dia tu. Dia kat kepala tak apa, kat telinga tu sakit. Okey, boleh. Satu nun tu ada tanda mati, jelas. Ini confirm ni kena baca jelas. Kemudian yang kedua, yang kita fikir logik, patutnya dengung sebab nun mati bertemu dengan ya. Tapi kita jangan lupa yang mana idgham ma'al ghunnah itu yang kita boleh dengung itu bila mana dia bertemu dalam dua kalimah. Yang ni dia bertemu dalam satu kalimah. Baik, tengok. Apa hukum dia?
Maka kata Tuan Syekh, apabila nun sakinah, nun mati tadi, bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu perkataan, dalam satu kalimah, maka nun sakinah tersebut hendaklah diizharkan. Apa maksud izhar tadi? Hendaklah dijelaskan. Faham Ia dinamakan, hukum ni dinamakan, ad-dunya itu namanya izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Apa maksud izhar mutlaq? Izhar itu maksudnya jelas. Mutlaq itu memang mutlaq, memang hakikatnya jelas. Tak boleh nak ubah lah. Kan? Kod macam mana sekalipun kena jelaskan. Faham? Contoh kalimah yang kedua dalam kitab ni, dalam matan ni disebut kad-dunya wa sidwan. Tengok. Sidwan. Yang ni nun mati bertemu ya kan? Sidwan. 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 Tengok. Boleh tak ni? Boleh kena betul kan? Rumah dia kena betul. Sidwan. 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 Nun mati bertemu dengan waw. Nun mati kalau bertemu waw, idgham ma'al gunnah. Tapi jangan kita lupa, kalau bertemu dalam dua kalimah, barulah dia jadi idgham ma'al gunnah. Tapi kalau bertemu dalam satu kalimah macam ni, nama hukumnya apa tadi? Izhar mutlaq. Okey, faham ya? Izhar mutlaq. Boleh? Ni ejaan izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Mutlaq, ai mutlaq. Izhar mutlaq. Boleh? Okey? Ini masalah Tuan Syekh keluarkan dalam kitab, supaya kita tahu beza, ada beza. Nanti kita jumpa tak adalah terkejut kan. Saya kata kenapa ni, hukum apa ni kan? Tak adalah. Tiba-tiba kan. Kena pula ada soalan tanya, terkejut. Taib. Kata Tuan Syekh, dalam Al-Quran hukum ini hanya berlaku pada 4 perkataan sahaja. Hukum izhar mutlaq tadi 4 perkataan sahaja. Apa dia? Yang pertama, sinwanun. Dalam Quran ada 4 ya. Sinwanun. Nampak? Kemudian ad-dunya, fid dunya, kan? Kalimah yang samalah. Ad-dunya ni banyak tempat dalam Al-Quran, tapi nak bagi tahu kalimah itulah ad-dunya. Kemudian kalimah bunyanahu, bunyanahu, bunyanun, sinwanun, kan? Kemudian qinwanun, nun mati bertemu waw dalam satu kalimah, kan? Ada 4 kalimah ini saja dalam Al-Quran. Baik. Tujuan dibaca secara izhar. Kenapa dibaca secara izhar tadi? Izhar mutlak tu adalah untuk memelihara makna asal perkataan-perkataan tersebut yang mungkin berubah sekiranya dibaca dengan hukum idgham. Kalau dibaca dengan hukum idgham, maka akan jadi lain lah. Maknanya akan jadi lain. Baik. Tanda sukun di atas nun sakinah menunjukkan bahawa nun tersebut hendaklah diizharkan. Kan tadi perkataan ad-dunya itu ada tanda sukun kan, tanda mati di atas huruf nun. Maka kata Tuan Syekh, itu menandakan kena jelas. Kena dijelaskan, kena diizharkan. Itu bukti dia. Alamat dia kena dibaca tanpa dengung, tak perlu dengung. Boleh? Kemudian sambung. Wasani idghamun bighairi gunnah fil lami war ra thumma karrirannah. Wasani idghamun bighairi gunnah fil lami
warra thumma karriranna. Baik. Apa kata Tuan Syekh? Isyak dah. Baik, kita bagi laluan Ustaz kepada seruan azan. Sekejap lagi kita bahas yang untuk hukum idgham bila gunnah. Tersambung. Dah masuk dah ni. Okey. Saya tulis contoh dulu. Lagi kita bahas. Baik. Ini contoh. Okey. Daripada sudut istilah ilmu tajwid,
apa yang dimaksudkan dengan idgham bila gunnah? Memasukkan bunyi nun atau tanwin. Nun apa? Nun yang tidak bertanda. Untuk hukum idgham bila gunnah ini, tuan-tuan akan jumpa nun yang tidak bertanda ataupun tanwin yang tidak selari. Memasukkan bunyi nun atau tanwin ini ke dalam huruf lam atau ra tanpa dengung. Okey, ini daripada sudut istilah ilmu tajwid. Ini dia menjelaskan apa yang diertikan dengan idgham bila gunnah. Okey, dalam istilah ilmu at-tajwid. Yang tadi kita bahas erti daripada sudut bahasanya, daripada sudut bahasa setiap perkataan idgham bila gunnah tadi, kan? Secara orang kata secara ringkasnya, yang lebih mendalam pengertian daripada sudut istilah ni. Okey. Kemudian contohnya, baik, untuk kita faham erti dia, kita tengok contoh lagi mudah untuk kita faham. Baik. Contoh yang pertama, akhdhatar rabiyah. Tuan-tuan nampak tak? Yang belakang nampak? Akhdhatar rabiyah. Tengok. Contoh yang pertama, tanwin. Tanwin, kita nampak tanwin di atas huruf ta marbutah. Kemudian dia bertemu dengan huruf ra. Tanwin ini duduk dalam kalimah pertama. Ra duduk di awal kalimah yang kedua. Dua kalimah. Faham? Okey? Maka apa yang perlu dibuat? Kita perlu masukkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf ra tanpa dengung, tak payah dengung. Kalau tuan-tuan baca ataupun anak tuan-tuan baca ataupun isteri tuan-tuan baca akhdhatan rabiyah, oh sedap. Sedap bunyi dia, tapi salah. Sebab apa? Sebab dia mendengungkan. Okey? Dia mendengungkan. Dia kata, kita tegur, dia kata, kena dengung. Ustaz Amirul ajar ada tanwin yang tidak selari, kena dengung, dia kata. Tapi dia tertinggal, dia tertidur waktu tu. Kalau bertemu dengan huruf ra, tak payah dengung, kena tengok juga dia bertemu dengan huruf apa selepas daripada itu. Okey? Dia tertidur. Jadi tak payah dengung. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Akhdhatar rabiyah. Cuba. Aywa. Kemudian contoh yang seterusnya, mir rabbika. Ni nun mati, nun mati bertemu dengan ra. Nun mati ni macam saya sebutkan tadi, saya tulis dalam ni, nun mati yang tiada tanda mati. Untuk hukum idgham ma'al gunnah ke, idgham bila gunnah ke, nun mati tu nun mati yang tak ada tanda-tanda kematian dia. Nun mati bertemu dengan ra juga dalam dua kali kalimah. Ustaz, min ni satu kalimah ke? Pendek Ya, satu kalimah lah tu. Min rabbika, dari Tuhan kamu, dari Tuhan kamu. Mir rabbika. Cuba. Mir rabbika. Aywa. Kemudian kita tengok contoh tanwin bertemu dengan lam pula, dengan lam. Dalam berapa kalimah? Dua kalimah. Caranya macam mana? Perlu dimasukkan bunyi tanwin itu ke dalam huruf lam. Dengan dengung ke tanpa dengung? Tanpa dengung. Kalau mana yang dengung juga tu, cubalah buat apa-apa sesuatu kat dia. Susah nak faham. Okey? Jadi caranya musammal laqudiya. Cuba masuk dalam lam. Jangan baca musamman.
salah rupanya. Musamman laqudiya. Cuba. Man laqudiya. Ambil yang ni, hujung ni. Man laqudiya. Nampak? Musamman laqudiya. Cuba. Boleh Wa man lam. Contoh lain. Tengok nun mati pula. Nun mati, nun yang ada tanda ke tak ada tanda sini? Tak ada tanda kematian dia. Bertemu dengan huruf lam dalam satu ke dua kalimah, maka perlu masukkan bunyi nun ke dalam lam dengan dengung ke tanpa dengung? Tanpa dengung, tak payah dengung, jangan gajin-gajin sangat nak dengung. Okey, yubayyin lana. Cuba. Yubayyin lana. Ayo. Faham? Jelas? Okey? Yang ni tak perlu dengung dengan kadar berapa harakat? Tak perlu dengung, maksudnya tak ada harakat lah. Okey? Tak ada harakat. Okey? Dengung je baru dengan dua harakat. Bila tak perlu dengung, tak ada harakat lah. Saja soalan. Boleh? Baik, dalam kitab ni juga disebutkan ia juga dinamakan sebagai idgham bi ghairi gunnah. Kan, bila gunnah, kita tulis tadi bila gunnah. Okey, dalam kitab ni juga disebutkan ia juga dikenali sebagai idgham bi ghairi gunnah. Sama je, lebih kurang maksudnya. Baik. Tiada tanda sukun di atas nun sakinah. Tak ada tanda mati atas nun tadi, tak ada tanda mati. Dan tanda tanwin yang tidak selari menunjukkan itu hukum idgham. Boleh? Apa maksud idgham tadi? Memasukkan. Lambat tu. Izhar apa maksudnya? Menjelaskan. Idgham memasukkan. Iqlab menukarkan. Ikhfa menyembunyikan, bukan menakutkan. Ustaz yang menakutkan. Okey. Baik. Terdapat tanda sabdu pada huruf ra dan lam menunjukkan hukum bacaan idgham yang sempurna. Idgham kamil dipanggil. Idgham kamil. Sifat idgham itu idgham yang sempurna, idgham kamil. Yakni bunyi itu secara sempurnanya masuk dalam huruf lam dan juga ra. Okey? Dia ada satu lagi, idgham naqis. Idgham naqis memasukkan secara kurang. Naqis ni kurang, kamil ni sempurna. Naqis ni maksudnya kurang. Kurang masuk ke dalam huruf ya waw mim nun tu, tapi bunyinya ya waw tu, sebab mim dan nun tu kalau masuk secara kamil, secara sempurna. Ya waw mim ya waw tu masuk secara naqis. Naqis ni maksudnya kurang, bunyi itu kurang. Bunyi nun tu dah kurang dah, tak berapa nak jelas dah. Kan? Contoh mi yaumin, contoh kan? Mai kan? Maya mawwa kan? Bunyi nun tu dah kurang dah. Tapi kalau yang ni idgham kamil, masuk secara sempurna. Mir rabbika, tak ada kurang langsung, masuk terus. Okey? Idgham kamil, yakni idgham yang sempurna, berlaku apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf lam
dan nun dan mim dan ra. Nampak? Untuk idgham ma'al gunnah tadi maksudnya ada dua huruf lah yang masuk secara sempurna, iaitu huruf mim dan juga huruf nun. Untuk idgham bila gunnah ni ada dua sahaja, huruf lam dan juga huruf ra. Kerana tiada kesan suara nun sukun ketika menyebutnya, tak ada langsung bunyi nun sukun tu, dah tak bunyi dah. Kan, nun mati tu dah tak bunyi dah. Dan yang jelas kedengaran adalah suara huruf-huruf idgham. Jelasnya suara huruf ra tadi, huruf lam tadi. Sebab itu dikatakan kamil. Tanda sabdu di atas huruf lam, nun, mim dan ra menunjukkan dia idgham kamil. Faham? Itu tanda dia. Adanya tanda sabdu. Kan tadi kan saya jelaskan tadi kan, ada sabdu di atas huruf mim, ada sabdu di atas huruf nun, ada sabdu di atas huruf lam, atas huruf ra, menunjukkan itu idgham kamil, bukan farid kamil tuan-tuan. Idgham kamil. Farid kamil tu lain. Boleh? Kemudian dijelaskan sikit lagi, kita habis sikit lagi. Kemudian dijelaskan idgham naqis. Idgham yang tidak sempurna pula berlaku apabila nun mati, yakni nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw, kerana masih meninggalkan sedikit kesan huruf nun yang sukun itu, iaitu dengan mengeluarkan sedikit suara dari rongga hidung. Maka perhatikan, tiada tanda sabdu di atas huruf ya dan waw. Itu tanda dia naqis, dia kurang, bunyi dia tu kurang. Perhatian, hukum idgham juga tertegah apabila terdapat bacaan saktah, seperti contoh dalam surah Al-Qiyamah muka surat ayat yang ke-27. Tuan-tuan kalau yang di Quran boleh buka surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Saya tulis kat sini lah. Man raq. Last ni last. Habis dah. Raqin. Atas ni ada sin. Kemudian nun mati ni ada tanda mati. Waqila man, sebelum ni ada waqila man raqa. Kata Tuan Syekh, idgham bila gunnah ni tak terjadi sekiranya ada saktah di tengah-tengah. Ada saktah. Saktah ni ada tanda sin. Huruf sin kecil duduk di atas, antara nun dan juga huruf idgham bila gunnah, huruf ra ni. Maka tak dikira sebagai hukum idgham bila gunnah. Satunya, apa alamat dia? Apa tanda-tanda yang bukan idgham bila gunnah yang ada pada ayat ni? Satu dia sebab ada tanda mati, ada tanda sukun di atas huruf nun. Yang kedua, atas ra tak ada sabdu. Atas ra tak ada sabdu. Itu tanda dia. Kemudian satu lagi sebab ada saktah lah. Jadi jangan tuan-tuan baca waqila marraq. Saktah ni apa saktah? Sebelum tu, saktah apa dia? Saktah itu adalah berhenti seketika, berhenti sekejap, sekadar 1 saat, memberhentikan nafas 1 saat. Tahan.
Menahan nafas satu saat. Wa qila man raqa. Kemudian dia menyambung semula bacaan menggunakan nafas yang sama. Itu saktah. Tapi kalau tuan-tuan baca menggunakan nafas yang baru, itu tak dikira saktah. Wa qila man raqa. Itu tak dikira saktah. Saktah mesti berhenti kemudian guna nafas yang sama untuk menyambung semula bacaan. Boleh? Dalam surah Yasin ada? Kat mana? Dalam surah Yasin ada? Dalam surah Yasin apa dia? Lama benar tak baca Yasin ni. Ya. Baca Yasin online je Ustaz. Apa? Dalam surah Yasin ada? Nanti tuan-tuan cek lah. Cari huruf sin kecil. Cari sin kecil, jangan cari sin besar. Sin kecil. Duduk di atas. Boleh? Okey? Tak pati nak cari. Kalau tak lepas. Yang kecil, apa yang ni senang. Allah. Kat mana? Allah. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Muka surat 443 ayat yang ke-52. Kat situ saktah. Kat situ boleh baca saktah. Tapi kalau tuan-tuan nak berhenti, boleh juga, tak ada masalah. Boleh baca dua wajah. Okey? Boleh Tapi kalau nak amal, nak baca secara saktah, boleh juga, tak ada masalah. Kan? Biasanya yang suka berhenti terus ni, yang pendek nafas, macam saya. Yang nafasnya panjang, amalkanlah saktah tu kan. Bila lagi jarang-jarang jumpa saktah tu. Okey? Wa qila man, cuba ikut. Wa qila man raqa. Cuba. Guna nafas sama Jangan ambil nafas baru. Saya nampak tu emas tu, kembang kucuk tu kan. Curi nafas tu kan. Okey? Guna nafas sama. Okey? Ni boleh kantoi. Curi nafas. 1, 2, 3. Wa qila man raqa. Buat ni buka emas, tak dapat kesan. Dah gurau tuan-tuan. Boleh jelas. Kemudian kata Tuan Syekh, hendaklah diizharkan nun sakinah menurut riwayat Hafs daripada Tariq Asy-Syatibi. Maksudnya kena jelaskanlah bunyi nun tu. Jangan tuan-tuan dengungkan mar, ataupun tuan-tuan dengung yang tadi kalau tuan-tuan baca secara dengung pun salah, secara memasukkan ke dalam huruf ra pun salah. Wa qila man raqa, salah. Wa qila man raqa, salah. Yang betulnya wa qila man raqa. Boleh. Yang ra dia berhenti kat situ. Tapi jangan jelas sangat. Raqa. Tu dah lain. Bunyi qalqalah qaf tu. Wa qila man raqa. Raqa. Ta. Raqa. Qalqalah detak, berdetak. Dia melantun je. Bila kita tahan huruf tu dia melantun. Wa qila man raqa. Kan? Jangan Melayu sangat. Rokok. Habislah. Bunyi rokok Boleh. Okey. Saya kira sampai itu saja pertemuan kita pada tahun ini. Insya-Allah
Kita jumpa pada tahun depan, bulan depan insya-Allah. Kita akan bincang tentang hukum yang ketiga yang keluar daripada nun sakinah dan tanwin, iaitu hukum yang namanya iqlab. Iqlab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi